Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Inilah video sambungan dari video sebelum ini, iaitu directional derivative. Okey, kita sambung contoh bagi subtopik ini. Okey, sekarang kita lihat ya. Kita lihat sini apa yang ada kat depan ni. Kita analysekan soalan ni. Find the directional derivative. Okey, seperti biasa ini du lah. Lepas tu diberi tak function ni? Ya, function ni diberi. Yang ni. Lepas tu diberi u tak? U tak diberi, tapi vektor unit ni kita tulis dia bagi sudut. Ya, dia bagi sudut. Lepas tu what is du bagi point ini? Sebenarnya point ini semua telah pun diberi. Point diberi, angle diberi. The angle is given untuk replacekan u kan. Lepas tu function pun diberi. Jadi kita pun terus boleh guna apa yang kita ada sekarang. Jadi kita pun pertama sekali seperti biasa dengan menggunakan function yang atas ni, yang ni, kita dapatkan fx, partial dia dapatkan fy. Okey, so buatlah berulang-ulang kali supaya benda ni tidak salah. Yang ni ya, dah dapat fx dan dapat fy, then kita start untuk masukkan ke dalam formula ini. Nampak yang ini ya. So kita ada fx, this component adalah u1 sebenarnya kan, tapi dia tak bagi u, dia bagi sudut, maka kita letak cos. Yang belah sini pula kita letak sin. Jadi kita pun masukkan semua sekali, dan finally sampai ke sini yang saya gerakkan ni, kita masukkan dia punya koordinat dia, iaitu 1, 2, dan kita akan dapat jawapan dia 3.9. Mudah bukan? Ini tak ada masalah lah yang ni. Okay, our following example, tengok ni ya, saya besarkan sikit, tengok apa yang ada, apa yang tak ada. Okey, yang ini, tengok ya, apa yang dia nak. Dia nak find the directional derivative. Okey, macam biasa, di function dia diberi tak? Ya, diberi. Ini dia. Lepas tu point diberi tak? Ya, point juga diberi. Yang ini 1, -2, kosong, dan kita pun dah standby kan untuk pakai rumus yang mana satu kan. Lepas tu dia bagi in the direction of the vector A. Okey, dekat sini satu contoh di mana tak ada u. U tak ada lagi. Okey, oleh sebab dia tidak diberi u, maka kita kena cari vektor unit. Jadi caranya inilah dia. Saya buat note dekat sini, the problem is the vector u is not given. Therefore we need to find it. Jadi ingat semula dalam subtopik yang sebelum ni ini adalah cara macam mana kita nak dapatkan vektor u, iaitu vektor A. A ni vektor ya, yang atas ni vektor, numerator ni A ni adalah vektor. Lepas tu bahagikan dengan magnitude of the vector A. Kita pun plug in semua information kat sini. Vektor dia adalah 2, 1, -2 kan. Lepas tu kita pun dapatkan dia punya square root dia, ini magnitude dia, square root of 9, and finally kita dapat u, baru dapat u, tak habis lagi. Kita belum pakai rumus tu lagi kan, baru dapat u. So be careful ya, ini adalah satu contoh di mana u is not given indirectly lah. Dia tidak diberi directly. So cuma kita kena faham supaya kita boleh mencari apakah u. Jangan ambil ini habis, game over. So then kita akan guna equation 5 yang ini. Okay, sebenarnya equation 5 tu yang ini, nampak tak? Yang ni kan ada 3 komponen kan, dia ada x, y dan z kan. So dia ada fx u1, fy u2, fz u3. So nak isi ni lah sebenarnya yang color-color ni. u1, u2, u3 dah ada, yang belum ada fx, fy dan fz. Jadi kita pun cari, pelan-pelan cari yang ini. Cari fx, kita dapat 2xy. Lepas tu masukkan koordinat dia, kita dapat -4. So benda yang sama juga kita buat untuk fy. Hati-hati nak dapatkan partial untuk fy. Lepas tu
berhati-hati juga untuk dapatkan FZ. Okey, jadi finally kita akan dapat -4, 1 and 1. Plug in dekat sini, masuk kat sini, dan kita akan dapat jawapan ni sebagai -3. Okey guys, ini tak ada masalah apa-apa ya. Okey, yang berikutnya adalah, ini adalah cara yang ketiga, disebut gradient vector. Ini yang saya tunjukkan dalam contoh kita yang pertama dalam video sebelum ni lah ya. Kan ada 3 cara kan. So cara pertama yang panjang-panjang tu, cara kedua yang ada partial tu, ini cara ketiga. Tapi sebenarnya cara ketiga ni tak jauh beza dengan cara yang kedua. Cuma di dalam handout yang asal tu, dalam buku ke, dia tulis macam ni. Mungkin agak ribut lah kan, penulisan dia macam ni kan. Jadi untuk memudahkan, kita tengoklah yang ini. Okey, ini sebenarnya yang ni sebenarnya adalah vektor fx fy, partial partial. So inilah yang kita nak gunakan. Jadi kita akan apply mana tahu? Kita akan apply yang ini. Nampak tak yang nombor 10 ni? Nombor 10 ni adalah this component. Nampak ni? Komponen ini adalah vektor fx fy. Ya, yang saya gerak-gerakkan ni adalah vektor fx fy partial. Lepas tu ini adalah dot product. Yang u ni pula adalah vektor u. So jadi sebenarnya untuk mendapatkan cara gradient ini adalah dot product untuk partial di antara partial dengan vektor u. Okey, so macam tu sahaja. Jadi kita lihat satu contoh. Contoh ni kalau nak pakai cara pertama pun boleh, nak pakai cara kedua pun boleh. So mana-manalah. Kita ada 3 option kan. Okay, our next example kita lihat. Okay, sekarang ni bla 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 disuruh mencari directional derivative di function diberi, point diberi, u tidak diberi. Dia tak ada vector unit dekat situ. Dia cuma kata in the direction aja. Kita nak vector unit. Jadi somehow this information kena tukar. Kita guna ini aja tetapi untuk mencari u. Sebab itulah yang kamu nampak warna merah ni. Ini yang saya masukkan. Our problem is u is not given. Vector unit tu tidak diberi. Therefore kena carilah. Ini ya. Sama seperti contoh tadi, kita buat satu persatu dan kita akan dapat jawapannya sebagai yang berikut. Boleh ya? So kamu buat sikit penyeraan tau selepas ni. Okey. Lepas tu kita pun mulalah mencari apakah fx, apakah fy. Dan jangan lupa masukkan nilai x dan juga nilai y. Point tu lah, the given point tu kan. Dan di mana kita akan dapat jawapan hasil dia adalah -4 dan juga 8. Okey, -4 nilai fx, yang 8 nilai adalah fy. Okey, jadi most of the information kita dah obtain dan kita pun start menggunakan rumus ini. Ni yang belah ni ya, yang biru darab dot product dengan merah ni. Buat satu persatu and finally kita dapat jawapan 32 per square root of 29. Okey, boleh ya? Okey, so sekarang ni lepas ini kita akan pergi kepada satu bahagian yang dinamakan properties of the gradient. So kita fokuskan kepada gradient tu sendiri. Okey, gradient tu. Jadi secara umum dia, slide ini yang kamu nampak ni, dia nak cakap satu benda je. Gradient itu dia ada maximum slope dan dia juga mungkin boleh merupakan minimum slope. Okey, yang saya tandakan tik merah ni kan. So kamu boleh highlight dekat handout kamu tu. Dia gradient ni sendiri ada pencirian dia, ada ciri-ciri dia. Dia boleh maximum dan dia juga boleh minimum.
So ciri-cirinya adalah jika dia maksimum, maka okey, apa ni? Ini adalah magnitude. Maka magnitude fx fy ni adalah positif. Ini bukan modulus ya, bukan modulus. Ini adalah magnitude. Magnitude. So jadi maknanya mula-mula kita kena carilah apakah fx, apakah fy, right? So kita dah dapat vektor tu, kita pun mencari magnitude dia. Kalau dia positif, maka dia maksimum. Jika dia negatif, maka dia has minimum slope. Okey, boleh ya? Itu ciri-ciri dia lah, maksimum dan juga ataupun minimum. Okay, we look at one example here. Tengok, soalan pun dah jelas. Dia suruh cari apa sebenarnya. Tengok ni. Diberi fx sama dengan ini. Okay, ini diberi. Lepas tu find the maximum value of the d. So dia suruh cari gradient lah tu. Suruh tentukan, bukan gradient. Ya betul. Dia suruh nak tahu dia maksimum ataupun minimum. Lepas yang tu satu. Perkataan maksimum ni sudah satu. Lepas tu find the unit vector bla 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 which the maximum value occurs. Yang ni so jadi mula-mula seperti biasa ni, warna hijau ni. Yang ini dulu. Carikan ini dulu. No, ini ni. Yang warna biru ni. Ensure kan kita dapat ini dulu. Fx, Fy, partial ni betul dulu yang ini. Lepas tu kita masukkan nilai. Masukkan nilai point tu kan. Dan kita akan dapat yang warna hijau ni. So bila dah dapat warna hijau ni, nampak sini. So dalam bentuk vektor yang warna pink ni pula. Warna pink ni pula so maknanya maksud dia dalam bentuk vektor kita akan dapat negatif 4 dan juga 4. Okey, jadi untuk menentukan dia maksimum ataupun minimum, maka kita pun buat macam ni. Okey, kita pun buat macam ni, iaitu kita cari magnitude dia. Jadi kita cari magnitude yang warna pink ni, cari magnitude dia dan kita diberi diberi nilai 4 set 32. Okey, ini adalah maksimum lah, maksimum untuk menentusahkan dia lah. Lepas tu untuk unit vektor, dia kita akan menggunakan yang ini. Kan soalan ini dia kata apa kan? Unit vector in the direction of the maximum value. Ini kan maksimum kan? Yang ni. Ini kan dah maximum value kan? Jadi maknanya kita akan guna pakai yang inilah. Jadi unit vector kan? Unit vector adalah vector dia divided by dia punya magnitude. Jadi kamu akan dapat yang ni lah. Apa yang kamu nampak yang ni ya? Dan finally kita akan dapat satu vektor yang tertentu seperti berikut. Boleh? Okey ya? Okey, so ini adalah satu contoh. Ini contoh bagi application of gradient. So ini tak apa, kita akan sambung dalam video yang akan datang. Right?